Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, kami mulakan. Negeri Kelantan yang terkenal dengan jorokan Serambi Mekah telah melahirkan ribuan ulama dan umara yang menjadi tunjang kepada pembangunan ummah di negara ini. Sudah menjadi budaya masyarakat Kelantan, kegiatan menuntut ilmu bukan sekadar untuk mengisi masa lapang, tetapi ia dianggap satu tuntutan dalam agama sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan atas setiap orang Muslim. Daripada inilah berkembangnya pusat-pusat pengajian agama, termasuklah pondok-pondok yang masih kekal hingga ke hari ini. Sebagai contoh, Pondok Pasir Tumbuh yang sehingga kini masih lagi bertahan setelah 57 tahun ditubuhkan, iaitu dari tahun 1954 Masihi sehinggalah ke hari ini. Pondok ini mempunyai beberapa nama, antaranya Pondok Terusan, Pondok Padang Luas, Pondok Pohon Menserta ataupun Pondok Macang, dan yang masyhurnya iaitu Pondok Pasir Tumbuh. Kedudukannya yang strategik iaitu kira-kira 2 km daripada bandar satelit Islam Pasir Tumbuh dan 10 km daripada pusat bandar, memudahkan warga pondok ini menjalankan aktiviti harian masing-masing. Pondok ini diasaskan oleh dua orang adik-beradik, iaitu Tuan Guru Haji Mustafa bin Haji Abu Bakar dan adiknya Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Haji Abu Bakar, dengan dibantu oleh ipar mereka iaitu Tuan Guru Haji Hashim bin Haji Abu Bakar. Kedua-dua adik-beradik ini memulakan pengajian asas mereka dengan ayahandanya sendiri, iaitu Haji Abu Bakar bin Haji Abdul Latif, di mana beliau pernah berguru dengan Tok Seridik, Kuala Nipah sewaktu berada di Mekah. Pengembaraan menuntut ilmu diteruskan dengan belajar di Pondok Tok Kenali, namun tidak sempat berguru dengan Tuan Guru Haji Yusuf disebabkan beliau telah meninggal dunia ketika itu. Setelah itu, mereka meneruskan pengajian di Pondok Tuan Guru Haji Ali, Pulau Pisang, sebelum berpindah ke Pondok Tuan Guru Haji Abdullah Tohir, Budok Payung pada tahun 1943 Masihi. Sebagai kesudahan dalam menuntut ilmu, mereka telah dihantar ke Mekah oleh Tuan Guru Haji Abdullah Tohir sendiri. Sesampainya di Mekah, Tuan Guru menyuruh mereka berdua supaya meninjau dahulu halaqah-halaqah ilmu di situ, dan akhirnya guru-guru yang menjadi pilihan mereka berbetulan dengan perancangan Tuan Guru sendiri. Lain pula ceritanya bagi Tuan Guru Haji Hashim bin Haji Abu Bakar. Beliau memulakan pengajian seawal umur 13 tahun di Makkahul Mukarramah. Selepas pulang ke tanah air, pengajian diteruskan di Madrasah Isyadiah Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Haji Abdullah Merbuk di negeri Kedah. Pada tahun 1940, beliau bermastautin di Pondok Tuan Guru Haji Ghazali Batur Ponam, yang kini telah ditukar menjadi Sekolah Menengah Agama Rakyat yang lebih dikenali di Bagan Datuk, iaitu Madrasah Isyadiah Ad-Diniyah. Destinasi terakhir yang dipilih dalam mengakhiri zaman pengajian beliau ialah di Pondok Tuan Guru Haji Abdullah Tohir, dan di situlah beliau bertemu dengan Tuan Guru Haji Mustafa dan Tuan Guru Haji Abdul Aziz. Peringkat awal penubuhan pondok, Tuan Guru Haji Mustafa bin Haji Abu Bakar dan Tuan Guru Haji Abdul Aziz lebih banyak menumpukan soal pendidikan, manakala Tuan Guru Haji Hashim pula menguruskan pentadbiran madrasah. Bilangan pelajar pada ketika itu hanyalah sekitar 50 orang dan pengajaran dijalankan di sebuah madrasah kayu yang berukuran 40 kali 30 kaki sahaja. Sebelum tertegaknya madrasah ini, terdapat 6 orang pelajar sulung yang datang meminta kepada Tuan Guru Haji Abdul Aziz supaya membacakan kepada mereka kitab-kitab turas, sehinggalah mereka berjaya menguasai bidang-bidang ilmu tersebut, dan seterusnya berkhidmat sebagai tenaga pengajar tetap di situ. Antara mereka yang masih tinggal lagi ialah Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Ali. Pada tahun 1959 Masihi, Kerajaan Negeri Kelantan yang pada ketika itu menyokong penuh usaha untuk memberi kesedaran beragama kepada masyarakat telah meluluskan pembinaan sebuah masjid yang menelan belanja 45,000, dan ia mendapat kelulusan daripada Majlis Ugama Kelantan bagi mengadakan solat Jumaat. Bilangan pelajar pula semakin bertambah, iaitu seramai 700 orang yang datang dari seluruh pelosok tanah Melayu
Bahkan terdapat juga pelajar dari Thailand, Singapura, Brunei, Indonesia dan negara-negara barat yang datang ke sini. Masjid ini telah diperbesarkan dengan pembinaan bangunan 4 tingkat yang siap pada awal tahun 1990 Masihi dan dirasmikan oleh Sultan Kelantan iaitu Sultan Ismail Petra Ibnu Almarhum Sultan Yahya Petra. Kemudian bangunan tambahan 4 tingkat mula dibina pada tahun 2005 Masihi. Pada tahun 1969 Masihi, sebuah madrasah 2 tingkat yang telah menelan belanja 35,000 disiapkan dan ia digunakan sepenuhnya untuk kelas pengajian. Madrasah ini dinamakan bersempena nama pengasasnya iaitu Tuan Guru Haji Mustafa. Setelah 25 tahun berlalu, sebuah bangunan yang menempatkan pejabat pentadbiran pusat pembangunan pondok dibangunkan berhadapan dengan masjid. Pejabat ini beroperasi dari tahun 1997 Masihi hingga 2003 Masihi dan setelah itu dijadikan pejabat rasmi pondok Pasir Tumbuh. Manakala tingkat atas bangunan tersebut dijadikan bilik pameran. Peringkat awal pembinaan ia dijadikan kelas pengajian dan tempat latihan syarahan. Namun pada tahun 1988 Masihi, para pelajar menjadikan Madrasah Tuan Guru Haji Abdul Aziz pula sebagai tempat berlatih syarahan, nasyid, qasidah, mengajar kitab dan lain-lain lagi setelah bangunan itu siap dibina. Kemuncak kepada pembangunan infrastruktur dalam madrasah ini ialah pembinaan bangunan yang dinamakan Rumah Wakaf Guru dan Pelajar setinggi 5 tingkat dan dilengkapi Dewan Serbaguna di bahagian bawahnya. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan di pondok ini ialah pertandingan muhadarah yang diadakan pada setiap malam Selasa, mengadakan program rehlah, lawatan sambil belajar, gotong royong perdana dan sebagainya. Walaupun sibuk dengan pengajian, interaksi dengan masyarakat setempat tidak pernah diabaikan. Ini dapat dilihat dengan penganjuran majlis-majlis bagi hari-hari kebesaran Islam seperti sambutan Maulidur Rasul, menganjurkan majlis diskusi dengan para ulama dalam dan luar negara, dan menghadiri majlis-majlis tahlil, solat hajat, solat jenazah dan lain-lain lagi mengikut permintaan masyarakat. Dana madrasah bergantung sepenuhnya kepada yuran pendaftaran iaitu RM60 setahun di samping sumbangan daripada Pusat Pembangunan Pondok Berhad. Walaupun para guru di madrasah ini tiada peruntukan khas dalam mengajar anak bangsa, namun berkat keikhlasan dan ketabahan yang disemai dalam diri masing-masing membolehkan mereka menjalani kehidupan seperti insan yang lain. Benarlah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rezeki baginya. Melihat kepada persekitaran pondok yang damai, suasana pengajian yang cukup menenangkan, pondok ini telah dijadikan sebagai anak angkat oleh Kerajaan Negeri Kelantan dalam usaha mempromosikan pembelajaran secara tradisional kepada masyarakat luar. Perasmian program ini dilakukan pada tahun 2010 Masihi. Sesungguhnya, setiap permulaan ada pengakhiran. Marilah sama-sama kita berganding bahu, mengembeling tenaga dalam memastikan keberlangsungan institut-institut pengajian amnya dan pondok-pondok khususnya dalam melahirkan generasi yang rabbani, yang mana kita hanyalah sebagai penyambung kepada permulaan yang telah dilakukan oleh generasi terdahulu. Ingatlah, apabila matinya anak Adam, terputus segala amalannya melainkan 3 perkara, iaitu ilmu yang diambil manfaat daripadanya, sedekah jariah dan anak soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Masa ibarat nyawa bagi manusia, mestilah diurus dengan bijaksana. Hargailah masa dengan sebaiknya, supaya tidak rugi. Renungilah masa yang telah berlalu, ia tak akan boleh datang
datang kembali. Ambillah iktibar untuk diteladani, agar terbentuk pribadi yang murni. Isilah masa, jangan dipersiakan. Rancanglah dengan teliti dan berkesan. Ilmu dicari, luaskan pengalaman. Ibadat dilupa jangan. Perjalanan masa tak menunggu kita. Semakin lama usia bertambah tua. Bertuah kita jika dapat mencapai umur dan amalan seiring usia. Ikut perasaan, masa tua biasanya serba tak senang. Datang bermacam sakit yang tak diundang. Mulakan ibadat dari sekarang. Hidup kita berlandaskan kebenaran. Semoga pulang dengan hati yang tenang. Masa di dunia hanyalah sementara. Masa di akhirat kekal selamanya. Marilah tunaikan kewajiban kita pada yang